Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murid-murid, para pelajar yang Ustaz kasih sekalian, marilah sama-sama kita mengungkapkan kesyukuran dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa bersua sekali lagi di dalam pendidikan Islam tingkatan 4? Pada kali ini, marilah sama-sama kita meneroka pelajaran yang ke-22 dalam bidang akhlak Islamiah dengan tajuk Bersikap Benar Menjauhkan Kemunafikan. Adik-adik para murid pelajar yang Ustaz kasih sekalian, dalam tajuk Bersikap Benar Menjauhkan Kemunafikan ini kita akan didedahkan dengan 4 perkara yang sangat penting. Perkara pertama berkaitan dengan maksud bersikap benar dengan dalilnya. Perkara yang kedua, tuntutan bersikap benar, iaitu apakah hukum dalam Islam apabila kita bersikap benar. Yang ketiga, kita akan ketengahkan contoh-contoh bersikap benar yang ditunjukkan kepada kita oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang keempat, kita akan didedahkan dengan hikmah bersikap benar. Murid-murid, para pelajar yang Ustaz kasih sekalian, tanpa kita melengahkan masa, marilah kita meneroka perkara yang pertama, iaitu maksud bersikap benar. Bersikap benar menurut istilah bermaksud tidak berdusta dari segi perkataan, perkhabaran dan perbuatan. 3 aspek menunjukkan kita benar ialah perkataan kita, perkhabaran kita dan perbuatan kita. Dalil yang menunjukkan bersikap benar ini suatu perkara yang amat penting ialah melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab, surah yang ke-33 ayat yang ke-70. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah hanya yang benar. Dalil yang kedua daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa innal birra yahdi ila al-jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yatahara as-sidqa hatta yaktuba 'inda Allahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yaktuba 'inda Allahi kadzdzaba." Hadis riwayat Muslim yang bermaksud, hendaklah kamu semua sentiasa bersikap benar. Sesungguhnya benar itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke syurga. Seseorang yang sentiasa bersikap benar akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang benar. Dan orang yang berdusta itu, sesungguhnya dusta itu membawanya kepada kejahatan. Dan kejahatan itu akan membawanya ke neraka. Seseorang yang sentiasa berdusta akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta.
Wal'iyadabillah, murid-murid sekalian. Murid-murid sekalian, beralih kita kepada perkara yang kedua, iaitu tuntutan bersikap benar. Apakah hukum bersikap benar, murid-murid sekalian? Ya, hukum bersikap benar merupakan wajib. Hukum bersikap benar merupakan mesti dilakukan oleh seorang Muslim. Harus kita melihat benar itu dalam beberapa perspektif. Di sini Ustaz ketengahkan 5 perspektif. Perspektif yang pertama, benar dalam tutur kata. Tutur kata kita benar apabila kita yang pertama tidak berbohong. Dan yang kedua, kita sentiasa memelihara tutur bicara kita hanya melafazkan perkataan yang jelas, yang tidak mengelirukan. Perspektif yang kedua, murid-murid sekalian, benar dalam niat dan kemahuan. Satu-satu kemahuan dan niat itu dikira benar apabila kita yang pertama ikhlas pada Allah. Dan perkara yang kedua, apabila kita berniat untuk melakukan hanya kepada kebaikan. Perspektif yang ketiga, murid-murid sekalian, benar dalam keazaman dan cita-cita. Keazaman dan cita-cita kita adalah benar apabila kita yang pertama tekad bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita kita. Dan perkara yang kedua, tekad tadi kita lanjutkan dengan tindakan yang seiring untuk mencapai cita-cita kita atau untuk mencapai matlamat. Perspektif yang keempat, murid-murid sekalian, benar dalam menepati janji. Menepati janji merupakan suatu yang benar apabila kita berjanji hanya kepada apa yang mampu kita tunaikan. Itu yang pertama. Kita berjanji kepada apa yang kita mampu tunaikan. Perkara yang kedua, kita melaksanakan janji kita. Dan yang ketiga, kita melaksanakan janji kita itu dengan sebaik-baiknya. Di ketiga-tiga syarat ini menyempurnakan janji kita dan membenarkan janji kita. Perspektif kelima yang terakhir, murid-murid sekalian, ialah benar dalam tugas. Benar dalam tugas boleh kita lihat apabila kita melakukan suatu tugasan itu tanpa mengharapkan balasan. Dan yang kedua, kita melakukan tugasan dengan cara yang terbaik. Murid-murid yang Ustaz kasih sekalian, ayo sama-sama kita mengambil manfaat dari ayat Allah Subhanahu wa taala dari surah Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama dengan orang yang benar. Ayuh murid-murid sekalian, berpindah kita kepada perkara yang ketiga, iaitu contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap benar. Contoh pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dengan bersifat benar. Baginda tidak menokok tambah ayat yang disampaikan. Ajaran Islam disebarkan juga tidak mengikut kehendak dan pendapat peribadi baginda, kerana setiap tutur katanya berdasarkan kepada wahyu Allah. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Najmi, surah yang ke-53 ayat 3 hingga 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang bermaksud, dan dia tidak memperkatakan sesuatu menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Contoh yang kedua, murid-murid sekalian, terdapat sebilangan orang yang suka bergurau tetapi tidak berkata benar.
malah berasa seronok dengan gurauan itu, sedangkan gurauan itu merupakan cerita palsu semata-mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka juga bergurau. Namun begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau hanya kepada perkara yang benar. Ini apa yang diceritakan oleh Al-Hasan tentang seorang perempuan tua telah datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya baginda mendoakannya masuk ke dalam syurga. Lalu baginda memberitahunya bahawa orang yang tua tidak akan masuk ke dalam syurga. Wanita tua tidak boleh masuk syurga. Apabila mendengarnya, wanita tua itu terus berlalu pergi sambil menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Inna Allah Ta'ala yaqul faja'alnahunna abkara urban atraba. Yang bermaksud, beritahulah kepadanya bahawa sesungguhnya dia tidak akan masuk syurga dalam keadaannya yang sebegitu tua. Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam suratul Waqi'ah, surah yang ke-56, ayat 36 hingga 37, yang bermaksud, sesungguhnya kami ciptakan wanita-wanita penduduk syurga itu, di mana kami jadikan mereka gadis-gadis yang penuh dengan cinta dan sebaya umurnya. Murid-murid sekalian, beralih kita kepada perkara yang keempat yang terakhir, iaitu berhikmah kita bersikap benar. Pentingnya kita bersikap benar dan apa faedah apabila kita bersikap benar. Pertama, apabila kita bersikap benar, kita terpelihara daripada sifat munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersikap benar sangat penting supaya kita dapat menjauhkan diri daripada sifat munafik. Sifat-sifat munafik telah dijelaskan dalam hadis berikut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Riwayatul Bukhari, yang bermaksud, tanda orang munafik ada 3. Pertama, apabila berkata-kata dia akan berdusta. Kedua, apabila dia berjanji dia akan mungkir janji. Ketiga, dan apabila diberi kepercayaan dan amanah, dia akan mengkhianatinya. Hikmah yang kedua, adik-adik sekalian, apabila kita bersikap benar, hati kita akan menjadi tenang. Kerana apabila kita bersikap benar, kita tidak melakukan dosa. Perkara yang ketiga, apabila kita bersikap benar, kita mudah bekerjasama. Kerana dengan bersikap benar, mewujudkan perasaan saling percaya, mempercayai. Dan yang keempat, adik-adik sekalian, apabila kita bersikap benar, kita boleh menjadi contoh teladan kepada orang lain. Kerana maruah kita dipandang tinggi. Ayuh adik-adik sekalian, kita melatih diri supaya sentiasa bersikap benar. Banyakkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditunjukkan kepada jalan-jalan untuk bersikap benar. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi taufik dan hidayahnya kepada kita untuk menjadi orang yang benar. Adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Hingga kita bertemu dalam masa dan ketika, jangan lupa untuk terus ulang kaji dan ingat fakta-faktanya. Mudah-mudahan ia menjadi panduan hidup kita hingga ke hujung hayat. Hingga kita bertemu dalam masa dan ketika, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.